Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So, pagi ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So pagi ni Zul akan buatkan video continuity untuk video semalam ataupun sambungan video dari semalam, iaitu semalam Zul cakap Zul ada bearish 80% dan 20% bullish, dan kenapa Zul 80% bearish dan 20% bullish Zul dah terangkan untuk video yang sebelum ini ataupun video yang terbaru sebelum ini. Dan kalau anda tengok, mungkin kita boleh pergi ke Zul punya YouTube channel. So anda make sure anda pergi juga Zul punya channel, kemudian make sure pergi yang latest punya kota ibarat 24 hours ataupun hari semalam punya, iaitu ini video ni. Data penting untuk anda arah market, iaitu kota ikutkan dalam kota thumbnail punya kota headline tu adalah 80% bearish, 20% bullish. So kenapa anda make sure tengok yang tu dulu, kemudian expert anda akan faham apa yang Zul nak perangkan pagi ini. So guys, let's go, kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan. Dan sebelum tu pergi ke travel, nak terangkan lagi sebab apa Zul expected untuk hari ni Zul akan terangkan kenapa Zul bullish pula. Walaupun Zul hanya ada 20% bullish, Zul akan terangkan ke anda kenapa kita ada expected kenapa Zul expected bullish tu, dan apakah Zul expected walaupun hanya 20% tapi kata nak kebakalan kalau nak berlaku itu agak tinggi walaupun dia hanyalah 20%. So guys, let's go. Nanti Zul akan terangkan chat kenapa, Zul akan terangkan kenapa bullish. So guys, let's go, kita review market secara keseluruhan apa yang berlaku untuk tempoh 24 hours semalam. So inilah total market. So total market berada di 2.3. So kita naik sikit daripada 2.2. Kemudian volume still lagi drop daripada 80 lebih ke 68. So kita tengok BTC dominant, kuartal regain power dalam market. So daripada 40 ke 41.1. Ethereum kuartal drop sikit daripada 21.9 ke 21.3. So ini kita tengok kenaikan 2.2 trilion ke 2.3 trilion. Expected kita akan nampak kenaikan di BTC. So ini BTC regain power sikit, regain strength. So ini kita akan expected altcoin lain juga akan expected akan berlaku sedikit recovery. Recovery yang kata tak banyak disebabkan volume yang sedikit. So walaupun hari Isnin, hari baru lagi. So kita mungkin tunggu malam nanti US market buka, barulah kita sekarang waktu pagi, dia orang masih malam Ahad lagi. So expected nanti kita malam nanti pukul 9 malam kita, expected dia orang baru pukul 9 pagi. So meaning dia punya stock market baru buka pukul 9 malam kita, expected dia orang pagi. So meaning malam nanti barulah kita akan tengok volume, expected volume akan melakukan peningkatan. So hari ni tu cuti, so malam nanti tu akan buat review juga. Kemudian hari juga tu akan buat sedikit live. So expected dalam pukul 5 petang ataupun mungkin 6 petang, tengok macam mana. Mungkin Zul akan buat 6 petang. So seperti dalam sekejap je. Sebab apa Zul nak terangkan ke anda, sebab itu ada tanya Zul macam mana nak buat Excel tu. Nanti Zul akan Excel. Kemudian ada juga yang di ruangan komen ada tanya macam mana nak kuartal ikutkan macam nak HIBI Prime List. So Prime List Zul pun baru lagi belajar, tapi Zul boleh share lah sedikit-sikit ilmu yang daripada grup tu punya Discord yang kuartal ceritakan pasal Prime List. So nanti Zul akan terangkan. Jom kan kita akan pergi ke Coin Market Cap tanpa buang masa lagi. So, apa yang berlaku tadi, kita tengok di total market lah 2.3, volume berkurangan, BTC benar meningkat, Ethereum sedikit berkurangan. So ini kita akan nampak sedikit recovery di Bitcoin, dan expected bila Bitcoin recovery, kita tengok altcoin juga akan recovery. So manakah harga Bitcoin sekarang? So Bitcoin berada di 50k. So 50k untuk hari semalam ataupun recovery. Kemudian Ethereum 4.1. So tak dapat baca ni, ini bukanlah 24 hours semalam, ini dah kira 24 hari ini. Sebab apa Zoom buat video lambat sikit ni. So hari ni kata ikutkan jam sekarang dah pun 8 suku. So seperti 1.3 ni adalah kata performance untuk hari ini ataupun untuk hari Isnin. Untuk performance hari semalam tu dah lepas. So juga kalau nak tengok performance 24 hours semalam, kita perlu tengok untuk sebelum pukul 8 barulah kita tengok persen. So apa kita tengok untuk hari ni Bitcoin dah recovery 1.32%. Untuk dalam 15 minit kita dah recovery 1.3. So ni masih awal lagi. Apapun kita tengok harga saja. So Bitcoin berada di 50k daripada 48.47. So Ethereum 4.1 daripada 4k. Binance naik juga 571. Kemudian Solana 173. So ini tengok adakah yang berlaku. Polkadot 6% untuk hari ini. Kemudian lain semua juga mesti kita tengok semua dalam green candle ataupun green candle dalam percentage juga. Tapi aku kata still lagi ikutkan weekly still lagi aku kata tak naik yang banyak. Walaupun BTC naik 1.35 tapi monthly yang kita drop 21. Expected kita perlu tengok yang semua ni melakukan merah baru kita expected harga yang kata yang naik tu kata harga yang naik dengan drastik lah.
So itu harga semasa untuk di Bitcoin. So nanti kita tengokkan di Bitcoin, nanti akan terangkan. So di chart-chart lain sebenarnya, di coin lain tu tak fokus kan sama apa. Juga sekarang kita perlu fokus pada Bitcoin. Sebab apa? Bitcoin akan menentukan arah market. Sekiranya Bitcoin drop, crash, kita akan seperti altcoin juga crash. Sekiranya Bitcoin naik, kita akan seperti altcoin lain juga akan melakukan kenaikan. Guys, let's go, kita pergi tengok fear index dulu. So fear and index untuk ini kita tengok now adalah 28. So apa yang now inilah 28 ni expected untuk hari semalam ataupun hari Ahad. Sebab apa, kita kan next update tu untuk hari ni punya hari Isnin, kita perlu tunggu lagi 23 atau 3 jam. So ini pagi besok barulah kita nampak untuk hari ni. So untuk hari semalam disebabkan berlaku penaikan tu, agak kenaikan tu mencakap kita daripada 16 expected akan naik sikit 27. Dan aku kata hari ni hari apa? Hari Ahad, Sabtu, Jumaat kita memang jatuh 16. Kemudian hari Sabtu kita dapat 27. Kemudian hari Ahad kita dapat 28. Tu hari Isnin nanti kita tengok lagi lepas update 23 jam. So currently fear and market berada di 28. Kata less fear daripada extreme fear sebelum ataupun minggu lepas. So itu kata fear index. Nanti tu akan tunjukkan di chart kenapa penting kat fear index tu and current price yang kita berada sekarang. So let's go, kita pergi ke chart. So inilah chart. Tu pertama kali tu akan pergi terus ke Bitcoin, tu tak akan pergi ke total market. Total market yes, kita tahu dah macam pergerakan dia sama juga macam Bitcoin dan expected dalam BTC. Sebab apa tu nak more focus. Kenapa Zul expected 20% bullish, tapi kenapa walaupun 20% bullish kata ikutkan kalau dalam percentage bagi Zul 80% tu dah kata besar tu, expected kita dah boleh exit market. Tapi kenapa walaupun tu dah nampak kata bearish tu akan berlaku, tapi kenapa Zul still lagi hold Zul punya position and masih tak jual Zul punya asset di portfolio, and kenapa Zul masih tunggu lagi certain kata point untuk melakukan kata last confirmation untuk kita nak bearish market, barulah Zul akan exit Zul punya position di portfolio, di asset di portfolio Zul. So di inilah BTC USD, Zul akan gunakan chart BTC USDT Bitstamp. Sebab apa, kat sini ada data yang banyak daripada data permulaan expected daripada 2009 permulaan Bitcoin, and expected itu nanti Zul akan tunjuk sebab data ini banyak nanti Zul akan. So setiap line, setiap color yang ni ada maknanya, Zul akan cuba terangkan untuk anda. So untuk semalam Zul dah terangkan apa yang kata tu pattern ni bearish. So anda make sure anda pergi ke Zul punya channel, tengok video yang sebelum ini, kemudian anda boleh sambung untuk video hari ni, barulah anda akan nampak secara kata penerangan ataupun review yang besar untuk hopefully anda dapat membantu anda untuk menilai anda punya performance portfolio dan apakah tindakan anda selepas ini. So kenapakah Zul expected 20% kita akan bullish, and then walaupun hanya 20% tu lebih aku kata sikit saja, aku kata bearish tu lebih banyak, kuasa market tu 80%, Zul hanya 20%, itu 80% 20% tu Zul yang letak sendiri. Sebab apa? Zul berdasarkan aku kata data-data yang Zul ada dapat semalam di video semalam. Zul kita banyak aku kata data bearish berbanding data bullish. Apa itu data bullish? Zul akan tunjukkan data bullish, tapi tak banyak pun kata data bullish yang boleh berlaku, aku kata yang dalam market. Sebab tu jika hanya 20%. So pertama kali data bullish yang Zul dapat adalah secara aku kata ini bukan secara technical adalah bearish, tapi hanya sedikit je expected nak berlaku bullish. Di technical, kuasa technical belum lagi ada tanda-tanda untuk bullish, tapi hanya ada satu saja kata di kawasan ni, tapi kata more kepada fundamental. So kenapa tu expected 20% bullish? Disebabkan kata fundamental ini. So pertama kali yang kata strong, kata yang tu dekat walaupun kita hanya 20% bullish, kita akan expected kena apa? Kita expected untuk tahun ni 21 tahun 2021 kita nampak aku kata buyer yang baru masuk dalam market. Macam juga semalam ialah kita nampak penduduk baru dalam crypto market. Kita buyer baru. So maintain buyer baru, kita akan nampak kata dana baru yang masuk. So meaning dana yang buyer baru ni adalah buyer yang besar, bukan macam kita akan bilis dia orang ni whale ataupun kata yang kata punya dana yang besar. Contoh kita tengok Elon Musk dengan Tesla dia punya company buy, kemudian kata Microsoft kata MicroStrategy, kata kemudian kita ada juga kata negara yang dah start buy Ecuador, kemudian banyak lagi negara kecil. Kemudian kita now untuk di US pun kita ada perkembangan. Kita di US pun ada pension, ada pension yang kata contoh kita senang kat Malaysia, dia lebih kurang macam kat Malaysia je. Kat Malaysia ni kita ada apa? Kita ada LTT dekat ataupun kata koperasi tentera, kemudian kita ada ASB, kita ada tabung haji. So yang ini adalah kata kumpulan-kumpulan kewangan yang mengumpul duit
rakyat ataupun KWSP. So senang cerita, dia kumpul duit kita dan dia invest. So apa yang berlaku di US sebenarnya, US sedang menilai, ada yang kata duit pencen meaning macam kita duit KWSP lah. So meaning senang contoh, ibaratkan Malaysia ni US. So sepatutnya kita Malaysia sedang duit ke perbankan KWSP ni sedang merancang untuk buy dana, invest duit yang dia kumpul kepada duit pencen kita ni untuk invest ke dalam dunia kripto. So itu yang berlaku di US, tapi itu balik belum lagi confirm. Expected kalau itu berlaku, kita akan dapat huge pergerakan market yang besar. Tu juga walaupun expected ini dah bearish, so kita ada potential lagi untuk naik atas. Malam tu dah terangkan. So mungkin nanti dia akan terangkan juga. So itulah secara fundamental. Kemudian tengok kata fundamental yang lebih strong adalah kita nampak kata banyak kata dah pun kata kripto sekarang tahun ni kata transform banyak kata fundamental. Contoh kita ada game NFT. Jadi NFT sebelum ni kita ada NFT, kita hanya DeFi DeFi aja. Kemudian kita ada dah NFT sekarang dah masuk. Kemudian kita tengok macam mana kata metaverse atau gaming dah pun start. So kata dua point ni orang kata menarik lagi kata buyer baru. So seperti kalau gaming masuk, banyak gaming. Contoh Ubisoft akan buat game kata Ghost Recon, tapi yang kata more adalah kata metaverse punya kata crypto punya versi. Expected kita boleh buy kata dah whole asset meaning sebelum ni kalau kita collect kata skin apa semua tu, skin tu hanya kita boleh buy dengan duit biasa, kemudian tak ada nilai lah, kuasa kita hanya boleh untuk kita saja dan tak boleh swap. Tapi apa yang berlaku di Ubisoft ni dia buat expected skin kita tu adalah asset tu, anda rare skin tu, meaning anda nak jual pun boleh jual, itu akan asset dalam kata coin. Itu akan nanti meningkat dengan value. So meaning dia seperti kata gaming and NFT. So kata gabungan dua antara game dan NFT. So itulah penggangguan cantik. So adakah akan berlaku hari ini? Tidak, tapi secara fundamental memang strong. So sepatutnya kita akan ada kata stabil price di kawasan ini. So itu disebabkan kata fundamental. So still lagi boleh. So sepatutnya tunggu macam mana. Adakah kita akan bearish dulu, kemudian kata barulah kata pasal yang kata pencen tadi game tu baru ke aspek kita, barulah kita bangun kawasan ni. Ini adalah possible berlaku juga. So apapun 20% yang tu harapkan untuk ini secara teknikal tu adalah secara fundamental. So now secara teknikal apa yang tu nampak, so pertama kali tu tengok di ialah fear and index. So apa yang kita nampak ni tu akan terangkan trendline tu. Trendline yang kata purple ni lah kawasan tu sepatutnya kawasan kata support yang kuat dan kata perlu kita break. So sebelum ni tu akan pergikan sebelum ni sebanyak kita drop itu, macam mana kita berada di kawasan 42 cakap tu, antara 42 dan 30. Maknanya price tu buat consolidation lama. Dia cakap price naik atas, kita akan break ke atas, kita akan pergi ke atas. Kalau break ke bawah, meaning kita akan more bearish. So apa yang berlaku, price dah bearish ini 42 dan terus naik atas. So untuk yang ni kita dah nampak juga kawasan ni. Dia cakap dulu kawasan ada satu lagi kawasan itu dalam 52, iaitu 52 kita ada kawasan ni. Macam mana price itu sebelum ni buat consolidation lama, buat kata reversal pattern, head and shoulder, kemudian breakout dan price tu terus ke bawah. So ini kata level yang penting untuk kita monitor adalah 52. So meaning kita tengok macam mana price tu sampai betul 52, berlaku rejection, kemudian price breakout dan terus melakukan ke atas. And then price apa yang berlaku, price break 52 dan terus drop balik ke kawasan 41. Now untuk di market sebenarnya kita ada untuk di BTC secara teknikal, price sekarang berada di antara 51 dan 52 ke 42. So 52k ke 42k. So apa yang berlaku sekarang, kita expected sekiranya price tu break balik 52, meaning kita akan expected price tu akan bullish. Expected kalau price tu break bawah ni, meaning akan terus bearish ke dalam kita punya last support, iaitu dalam 26k. So apa pun itu 26k tu dah ceritakan semalam. So untuk sekarang ni kita tengok macam mana Bitcoin. So apa yang nampak lagi untuk ni, walaupun kita expected kalau ada bearish pattern, so apa ni kata expected boleh berlaku, dia dah terangkan. So apa yang now expected untuk di Bitcoin secara technical, walaupun kita ada pattern bearish ni, so expected kita akan at least one more bounce sebelum dia drop. Sebab apa expected 1, 2, 3, 4, 5, 6, barulah kita akan rebound ke bawah. So apa pun secara technical dia cakap kata secara kata circle year 4 years. So 4 years, sebab itulah kata sepatutnya dah bawah tu. Sepatutnya tu tak terang pagi ni untuk bearish. Sebab apa, anda perlu tengok video semalam, anda dah terangkan detail. Untuk ni tu bullish saja.
So untuk di Bitcoin, apa yang Zul expectedkan, kita expected boleh break yang 52. So break 52, apa yang berlaku, kita akan ada one more pump untuk berdasarkan pattern bearish ni. Walaupun pattern bearish, kita akan expected ada another one more bounce sebelum dia breakout ke bawah. So yang ini yang kita tunggukan untuk kita exit market, iaitu at least keluar modal kita, kemudian ambil sedikit profit untuk kata buat bekalan bearish nanti bila break, dan kita akan buy di support. So itu di Bitcoin tu nampak ini adalah another satu opportunity. So ada macam lagi, ada disebabkan fundamental yang baru, kita ada buyer baru, buyer yang strong nanti, buyer yang kata duit banyak ni, atau di Tesla, Ecuador semua tu. Sebab apa? Dia buy, masa dia buy lah buy di kawasan kenaikan ni. So adakah dia akan expected akan loss? So Zul expected whale ni akan push price one more time untuk price naik atas. So sama ada price itu hanya sampai di kawasan trendline ni ataupun breakout yang ni. Zul expected kita boleh berlaku breakout ni, meaning breakout ni kita akan nampak price fuse, meaning apa yang berlaku dalam circle market punya, circle market ataupun circle year market untuk Bitcoin bukan lagi jadi 4 year. Kita akan expected maybe jadi 5 year macam tu terangkan semalam. Disebabkan apa? Untuk current circle ataupun tahun ni 21 sebenarnya, pergerakan inilah pergerakan yang baru. Kita tak pernah tengok pergerakan ni sebenarnya, ataupun pergerakan yang ni dump kemudian naik. Tu expected untuk bulan 11 sebenarnya. Sepatutnya kalau ikutkan 4 year circle, kita expected bulan 11 ni kita akan terus shoot up naik, tapi yang berlaku bulan 11 12 kita drop. So ini kata satu pergerakan yang baru di secara 4 year circle. So expected kalau ikutkan 4 year circle sebelum ni kita terus naik kemudian baru drop. So apa yang berlaku, kita buat consolidation tu, meaning apa yang tu expectedkan, kita akan ada new circle punya pergerakan, expected maybe 5 year, meaning kita akan expected breakout ini, kemudian kita breakout kita punya bearish pattern. So kiranya aku kata inilah bearish pattern yang strong. Expected kalau kita bullish berjaya break ini yang tu nak tengokkan, meaning kita dah tembak ini adalah confirmation yang memberitahu kita bahawa price akan naik. Cuma naik itu make kita perlu wajib keluar modal dan juga profit di atas ni. Kat mana nak ambil? Nanti kita akan tarik Fibonacci antara kuartal 1.6 ke 4.2, kita boleh take profit. Expected 1.6 anda boleh kata exit anda punya modal. Sebab apa? Kita dah ada petanda untuk dia bearish yang kata ni. Walaupun dia break bullish, expected dia akan melakukan bearish. Meaning expected yang itu yang lebih kata secara teknikal ataupun ikut nak follow dekat circle yang sebelum ni, tapi bukanlah 4 year, pada lebih kepada 5 years. Disebabkan kita tengok expected kalau price tu drop sekarang, price tu kan drop, sekiranya price itu drop hari ini ataupun drop di kawasan ni, tak berlaku bounce ke atas, drop bawah, so meaning kita akan expected last support kita berada di 26. So apa yang berlaku dekat sini, di sini, so meaning price itu dah touch kata hampir dengan kawasan all time high yang lama, itu dalam 20k. So garisan hijau bawah ni lah garisan all time high yang lama. So kalau mungkin yang ni pun all time high masa 2000 ubah. So warna hijau. So hijau yang bawah ni apa, di kata ikutkan, kalau ikutkan di price, kalau ikutkan tengok di price, so 1.1 adalah all time high 2013. Inilah 20k ataupun 19k adalah all time high 2017. So meaning kita nampak kalau drop pun, kalau ikutkan 2017 kita drop pun hanya hampir saja dalam expected dalam 2 kata dalam 2-3 ribu. Kemudian kita tengok macam ni, sekiranya 2017 punya drop, kita akan expected kita boleh drop ini sampai kawasan ni. So kata ada possibility memang good cantik, dia takkan touch kawasan all time high lama ni, expected dalam kawasan ni. And then untuk di Bitcoin juga, so ada satu trend line ni. So sekiranya price tu drop, tu tak expected kan jatuh sampai 14k ataupun 14k ni. So expected mana-mana saja kawasan trend line ni akan kawasan box. So meaning kita akan expected price tu akan drop sikit aja, kemudian membiarkan buat sideway yang lama kawasan ni untuk kata 1 year punya kata sideway. So itu kata di bearish punya side. Dan apa yang bullish tadi, macam cakap, expected kita ada at least one more bounce. So one more bounce untuk completekan kita punya kata bearish pattern ni, iaitu pergerakan 1, 2, 3, 4 and kata 5, 6 tu dia breakout. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 breakout ke bawah, barulah kita bearish market. So itu yang saya expectkan, at least kita akan ada one more pump untuk press itulah naik ke atas untuk institusi besar ni take profit. Tu itu kan dia orang baru aja buy kan ni, and Tesla dengan ni sampai kat bawah ni, and kena kata negara baru pun masuk. Tapi cakap kalau anda buy untuk long term tak masalah, buy tu now kena naik anda untung, tapi kalau drop bawah apa yang buat, anda akan deploy lagi dana baru untuk buy. So cakap Bitcoin bukan senang nak beli dah. Bitcoin hanya ada 2.3 juta saja, at least itu pun 2.3 juta kalau ikutkan current kita punya supply. Kalau ikutkan di ni kita tengok Bitcoin supply hanya tinggal
Bitcoin supply hanya tinggal 18 juta. Tu now total untuk Bitcoin punya supply adalah 21 juta. Tu now expected dalam ada lagi berapa? Dalam 20, dalam 3 juta. So 3 juta tu bukan semua betul-betul 3 juta, sebab apa? Kita ada juga yang mungkin yang transfer salah, yang loss maybe dalam 1 juta mungkin. So maybe kita dalam 2.2 juta lebih je lagi tinggal untuk di mining. So mining bukanlah senang. Semakin banyak orang mining Bitcoin, semakin kurang. So meaning semakin difficulty untuk dapatkan mining Bitcoin tu meningkat. So meaning kuota dalam exchanger, kuota ikutkan ada data, nanti tu akan sharekan, tu akan cuba cari data exchanger punya Bitcoin holding. Tu seperti kalau Bitcoin holding, meaning apa yang berlaku, whale besar nak buy tak boleh, sebab apa? Bitcoin dalam market dah tak banyak. Yang ada hanya di strong holder hands. Macam itu yang berlaku di kawasan ni sebelum ni, iaitu Bitcoin nak drop tak boleh. Sebab apa? Ini kawasan dibuat consumer selama 3 bulan, tapi tak ada pun yang panic sell. Masa itu kuartal fear index mana? Fear index berada di kurang lama 18-20 ke bawah. Tu seperti apa yang berlaku bila ini kita yang kuartal yang cakap ni. First tadi secara fundamental, kemudian yang tu nampak bullish juga disebabkan ini juga yang expected ini akan berlaku lebih kurang sama di sini, iaitu apa? Di fear index, tengok fear index berada di bawah 20, kemudian tengok price itu hanya buat sideways di kawasan ini. So meaning kuartal yang ada sekarang ialah buyer strong hand saja, tak dapat check out lagi ada kuartal strong hand buyer, meaning yang buy macam tu dia pun takkan buy jual kawasan ni. So apa yang berlaku, sebab apa kita tengok dulu, even ada trend line ni, nanti buat penilaian balik. Yes, walaupun tu cakap ada untuk di ikutkan di ni, ada satu trend line ni. So 40 ni adalah Zul punya expected Zul akan keluar exit 50%. Yes, untuk Zul akan keluar hanya 50% saja. Tapi Zul cakap 50% tu pun Zul at least Zul takkan jual Zul punya Bitcoin Zul masih lagi holding. So expected 50% tu akan ambil daripada all coin Zul. Sebab apa? Bitcoin adalah kuota susah nak dapat, walaupun kita boleh beli di exchange, tapi kalau sekiranya exchange tu dah tak ada Bitcoin, nanti expected price akan naik dengan drastik. So berdasarkan kuota yang ini dan ini apa yang berlaku, kita akan expected price akan buat konsumsi yang lama. So meaning kalau kita masih dalam extreme fear 20 ke bawah dan price masih lagi tak berjaya break, so apa yang berlaku, whale akan pump price one more time untuk naik ke atas. So apa yang berlaku ni, kita akan leverage akan naik balik, kemudian kita akan sepatut kata FOMO buyer akan datang balik. So bantu cakap di Bitcoin hanya ataupun currently anda perlu grab dulu opportunity untuk buy sekiranya Bitcoin drop dalam kawasan ini. So Bitcoin drop kawasan ini, di altcoin lain juga anda boleh grab juga sikit. So kita grab dulu opportunity. Kalau price tu jatuh bawah tak usah, kita hold saja, kita akan buy, kita akan tunggu buy pula di kawasan major support. So kita akan grab opportunity dulu. Sebab apa macam cakap tadi, sekiranya berlaku seperti ini, macam cakap secara fundamental, kita nampak fear index berada di 20, bawah 20, kemudian price tu tak berjaya-jaya untuk break at least trend line ni dan juga trend line ni dan juga kuartal 41 ni. So meaning kita akan kita akan buat consolidation lama mungkin bulan 22 tahun 2022, cakap ada mungkin circle yang baru 5 year, kita akan nampak, mungkin kita akan nampak kata dia akan buat konsumsi pun mungkin 2 bulan 3 bulan sampai bulan 2 bulan 3 barulah kita akan ada huge pump untuk naik atas. So bulan 2 3 kalau berlaku pump, seperti apa yang berlaku, kita akan nampak opportunity untuk kita naik dengan drastik. Dan bukan sampai sini, kita seperti untuk sebab apa awal tahun kita akan seperti price mungkin naik dengan drastik lagi, kemudian kita akan ada quarter correction, kemudian hopefully kita ada sampai bulan 12 tahun depan expected follow balik quarter perjalanan circle yang 4 years punya, expected jadi 5 year, expected dia naik ke atas sampai quarter 4.2 dan barulah kita akan berlaku bearish market. So bearish market tu expected dekat support kita akan berada di antara 70 dan 40. So ini quarter last support itu lebih quarter ikutkan sepatutnya seperti circle sebelum ni. Cuma circle untuk tahun ni probably bukan 4 years, 4 circle tu. Pergerakan tu sama untuk tarikh, untuk cuma perubahan quarter year ataupun penambahan lagi 1 tahun untuk di circle. So itu yang tu nampakkan. So itu adalah quarter spekulasi ataupun tu punya agakan saja. Sebab apa, berdasarkan data dan fundamental tadi more bullish sebenarnya walaupun hanya 20%, tapi secara teknikal kita 20% untuk berlaku itu hanya kuartal 20% saja. Now kita expected more bearish dalam market iaitu 80%. Tapi 20% juga kuartal huge, kuartal high risk sebenarnya. High risk kita buy kawasan ni, tapi juga kita buy dengan duit kita yang invest untuk long term. Kalau kita tak invest yang banyak kawasan ni, kita at least nak masuk lagi last kuartal buy untuk buy kawasan ni. So, kalau dia naik, kita akan expected ada huge opportunity untuk one more time bound. And sekiranya
tahun depan ada lagi kuartal baru bound mungkin pertengahan tahun, kita expect ada breakout ini. So breakout kita akan ada last pump, and breakout ini kita dah menunjukkan another confirmation untuk kita close market, iaitu close market di atas. So jangan hold lagi. So macam sebelum ni cakap, price break major resistance, naik atas, hold lagi, tak buy sebab apa? Tak ada lagi confirmation. Tapi kalau ini yang berlaku, kita akan nampak price itu akan naik, breakout bearish pattern. Ini breakout bearish pattern ini dah menandakan yes bullish strong, tapi bullish strong itu akan seperti kuartal seperti kita strong yang sekejap lah, kuartal hyper yang sekejap, kemudian price akan drop dengan drastik. So ini adalah memberitahu kita bahawa kita perlu wajib keluar modal dan profit ke atas. Tak seperti yang ini, Zul still lagi hold. So itu yang Zul harapkan untuk tahun 22. So hopefully itu berlaku 20%. So even seperti kita akan berlaku juga given time, kita akan berlaku juga bearish market yang di mana kita akan tengok BTC drop more below daripada 60% dan 80%. So guys, hopefully itu dapat bantu anda. So gabungkan review pagi ini dengan review semalam untuk bearish, Zul terangkan. So itu disebabkan kenapa Zul bullish dalam market, disebabkan mostly disebabkan secara fundamental. Secara teknikal kita masih lagi belum ada lagi kuartal bullish, hanya kuartal sedikit ada bergantung ini, price tak jadi lagi. Kita akan tengok semuanya kuartal yang 20% tu mostly semuanya bergantung kepada fundamental maknanya sekarang ni. Tapi secara teknikal memang kita bearish lagi. So untuk bullish, first bullish kuartal market, pertama kita perlu break 52. Kemudian bukan saja break 52 ni kita perlu break lagi ke atas. Sebab apa? Kita perlu buat at least higher high yang daripada ini. So daripada 59. So ini kita 52 naik ke atas, ini baru kita akan expected perubahan trend daripada higher high, lower low, higher low, lower low, expected akan buat higher high, lower high, expected higher high. So ini yang kita akan expected boleh berlaku dalam market. So apapun expected lagi untuk maybe kita akan ada sideway. Maybe dalam bulan sampai bulan 12 ni kita sideway, mungkin expected sampai bulan 2, bulan 3 kita akan ada sideway kawasan ni. So sideway ni macamlah kita akan expected berlaku seperti ini. So ini ikutkan berapa? 4 bulan atau berapa bulan kita sideway kawasan ni. So dia mula drop masuk kawasan ni sampailah kawasan kita breakout, kita masuk dalam almost, inilah percentage kita tengok date. Okay, yang ni kita almost dalam 78 hari. 78 hari seperti dalam hampir 90 hari lah. So dalam 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan lebih. So 3 bulan lebih kita dalam hampir 3 bulan lebih dalam kuasa ni. So seperti sama juga bulan 12, bulan 1, bulan 2. So maybe sampai bulan 3 barulah kita masuk ni. Bulan 3 barulah kita akan nampak pergerakan sama ada nak break ke bawah ataupun break ke atas. So seperti kalau dia berlaku 3 bulan meaning atas ni, meaning apa yang berlaku sama juga macam ni. Meaning whale lah tak berjaya untuk shake kata menakutkan strong buyer. Sebab juga strong buyer dia takkan jual kawasan ni. Macam tu juga walaupun price drop, dia akan hanya jual Bitcoin saja. Bitcoin tu takkan jual. So meaning dia akan susah nak dapat Bitcoin. So apa yang whale akan buat? Whale akan cari makanan baru. Apa tu makanan baru? Dia nak makan yang lama tak boleh. So dia akan buat price naik. So price naik itu yang takut dalam market, dia takkan buy low, meaning dia akan buy high, meaning price itu tengah pump barulah dia orang buy. So siapa yang buy high ni akan terperangkap, iaitu terperangkap di mana sama ada price itu jatuh bawa sini terus bearish market. So meaning macam kita dah buy kawasan ni, kita dah exit per market ataupun kita dah lock kita punya modal, after kita drop pun tak masalah. And expected kalau kita ada bonus lagi, macam kita dah lock, contoh price itu Bitcoin naik daripada 40 ke naik kawasan ni, macam juga expected kalau ada breakout ni, kita akan expected ada huge pump lagi untuk atas, kata last pump untuk kita kata circle yang akhir punya circle. And seperti apa yang berlaku, kita lock price. So meaning apa yang ada kawasan ni kita akan lock kita punya modal, at least seperti modal kita kat sini dah dapat modal. So kita lock modal kawasan ni. So biarkan kalau price naik atas, kita akan layan lagi profit dan kita take out kat atas. And seperti kalau dia bang kawasan ni turun bawah, meaning dia akan hit kita punya stop limit. So meaning kalau ada di KuCoin, ada di HUB, ada di Binance, anda boleh set limit ataupun di spot, walaupun anda wallet spot pun anda boleh set limit siap-siap. So meaning tak perlu risau kalau naik kita akan turun profit dan kita akan TP. Kemudian kalau price tu bounce terus drop, meaning kita akan stop loss kita punya asset, meaning asset kita akan exit dalam kuasan pada kata modal kita dapat, ada nak kata TP sikit pun tak ada masalah. So seperti kalau drop bawah, kita akan terus ke bearish market dalam seperti jatuh balik kawasan around yang sama dalam 37. I mean kata last support tu tak akan lari jauh daripada kawasan yang strong ini adalah 40 dan 42. So kata expected price naik atas lagi, kita akan support ni akan meningkat, dan expected major support itu akan berada kawasan ni. Kembali balik ke kawasan pegangan yang kuat, expected kata
holder yang tak akan jual dia punya asset. So apa yang berlaku, siapa yang FOMO buy kawasan ni akan terperangkap, so price jatuh, dia akan hold, meaning apa yang berlaku pada kita, dia dia tak akan jual punya asset. So anda perlu belajar daripada anda punya investment, anda perlu beranikan beli masa low ni. So make sure anda beli masa low, anda invest duit yang betul, duit yang anda boleh hold lama. Sebab apa, anda perlu prepare juga, walaupun kita buy low, anda perlu buat strategi, iaitu buy di kawasan ni, make sure kewangan anda tu anda boleh hold untuk long term. Kemudian kalau anda buy kawasan ni, jangan all in, sebab ini bukanlah last support, ini adalah kawasan sebagai perhentian, sama ada perhentian tu untuk bounce ke atas ataupun perhentian untuk turun bawah. Meaning kita akan grab opportunity. At least kalau anda nak kalau ada first buyer dalam kripto, mungkin anda tak tahu lagi altcoin apa ataupun coin-coin lain, so mainly anda make sure fokus ke Bitcoin ataupun Ethereum aja. So seperti kalau Bitcoin, anda first buyer, anda boleh buat expected 50% anda punya quarter buy di kawasan ni, ataupun mungkin less sikit, kata below, tak lebih daripada 5%, bergantung pada anda, risiko yang anda nak ambil. Lagi tinggi yang anda letak, lagi tinggi yang anda risiko. So expected less than 50% anda punya modal yang anda nak masuk kawasan ni. Kalau price naik, expected anda akan follow the channel, itu akan bagi hit ke mana nak position untuk close market. Kemudian sekiranya price to drop, tak masalah, anda hold saja. So meaning anda hold sama dengan holder yang lain. So expected kita akan deploy dana baru untuk buy di kawasan last support. So guys, itu saja untuk pagi ni. So hopefully dapat membantu anda. So jumpa petang nanti dalam pukul 5 atau pukul 6 nanti tu akan updatekan tu punya di Facebook, dan juga nanti tu akan update siapa yang dah join dia punya Discord, nanti tu akan beri kau di Discord sama ada pukul 5 atau pukul 6. So maybe tu akan buat pukul 6 sebab apa, hari ni hari Senin, so mesti macam tu cuti. Mungkin anda balik kerja pukul 5, tu maybe on the way nak balik tu pukul 6 tu anda berehat dulu. So pukul 6 kita jumpa sebelum maghrib tu, expected sekejap je, dalam half an hour je tu nak tunjuk Excel dan juga Premier League tu. So nanti guys, jumpa live untuk petang ni secara live pukul 6 petang, kemudian malam nanti another review. So guys, jumpa lagi. Please like, please subscribe, share kepada kalian. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.